Boleh. Baik, insya-Allah kita sambung balik kita punya kursus kita pagi ini. Okey, kita masuk kepada perkara yang keempat dari sudut peralatan yang biasa kita gunakan untuk menyempurnakan jenazah. 4 rukun pengurusan jenazah: mandi, kafan, solat dan ke bumi. Baik, dalam bab mandi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut rukun yang wajib mandi itu, apa benda yang kena ada? Untuk mandikan mayat, apa yang wajib ada? Air. Baik, air yang kita akan mandi untuk wajibnya. Selain daripada air, apa benda yang wajib ada untuk mandikan mayat? Kabarus. Sebut macam mana lagi? Sabun. Benda yang wajib ada. Baik, kalau faham pada kehendak soalan, yang wajib hanyalah air sahaja. Air sahaja. Adapun yang lain-lain, yang tuan-tuan dan puan-puan sebut tadi, sabun, cendana, kapur barus, bidara, akar sinto, air mawar, yang lain-lain ni sunat wangi-wangian. Makna kata kalau tak ada barang-barang ni, sah tak mandi jenazah? Sah, kerana wajibnya air. Tak ada cendana, tak ada kuarus, tak apa. Kat rumah ada tak sabun? Ada shampoo tak? Ada. Guna sabun, guna shampoo. Tu sebagai alat wangi-wangian. Ya, atau antara halnya. Baik, sabun, cendana, kabarus, akar sintok, bidara, air mawar. Dan kalau misal kata yang adat ni ialah benda yang biasa kita guna waktu nak mandikan jenazah. Antaranya ialah seperti tu kapas, ketembat, petik kapas, baldi, gayung, tempat mandi mayat, bunting, kain tuala, PPE. Ini benda-benda yang memudahkan kita. Kalau tak ada kapas, sah tak mandi mayat? Sah. Tak ada gayung, sah tak? Sah. Maknanya ini bukan perkara yang wajib atau sunat. Dia ialah perkara yang membantu kita, adat kita, kebiasaan kita. Ya, ini nak kena terangkan pembahagian dari sudut peralatan dahulu. Alright. Itu dalam bab mandi. Ada soalan bab mandi? Ini belum buat praktikal lagi. Mandi jenazah. Okey. Ayo, tuan imam kita. Bab mandi, okey. Kanak-kanak. Okey, lelaki. Belum dikhitan, okey, belum sunat tu, okey. Baik. Soalan tuan imam kita, kanak-kanak yang lelaki yang belum khitan, yang belum sunat, adakah perlu kita nak mandikan jenazah dia? Sebelum tu kita tayamum dia. Baik. Setengah tempat dia berpegang kepada tayamum dahulu, kerana ada anggota badan yang tak boleh terkena najis katanya. Sebab misalnya anak kecil yang belum sunat, mungkin dalam tempat yang kemaluan dia tu masih ada najis yang belum boleh dibersihkan. Maka dari sudut hukum bicara ni macam mana? Jawapannya ialah tidak ada keperluan pun untuk kita tayamum mayat, melainkan jika mayat tu tak boleh kena air langsung, terbakar, sakit kulit. Sekiranya mayat tu boleh kena air, budak kecil, boleh mandi tak? Boleh. Cuma ada benda-benda part yang tak boleh kena air, mungkin kerana susah untuk kita sampai air kepadanya. Maka hal itu tidaklah mengatakan bahawa tak sah mandi jenazah. Sah. Kerana syarat mandi jenazah ialah meratakan air ke seluruh badan saja. Di bahagian luar yang boleh kita sampai. Tak perlu sampai masuk ke bahagian sulit yang tersembunyi, yang menyukarkan kita, tak perlu. Kadang-kadang orang kita ni terlalu complicated. Kuku, ada taik kuku. Dia minta lidi, korek taik kuku ni. Kenapa? Taik kuku ni najis. Tak perlu. Sebab itu adalah perkara yang dalaman. Kita buat luar je. Telinga, kuat telinga lah.
Dia ambil kain, potong kecil-kecil, gumpal kain, korek telinga. Lah, kenapa tak guna cotton bud? Kita dah moden. Dulu ya guna kain tu. Dan satu lagi pula, tak perlu pun korek telinga. Sebab apa? Hukumnya ialah perkara ni ratakan air sahaja. Jadi, macam juga orang yang ada tatu pada badan, orang perempuan yang rambutnya berwarna, ada orang perempuan yang pakai Q-tag yang tak boleh kena air. Maka dalam hal ini jangan kita guna cara kasar. Patahkan kuku dia, rambut dia ni kita botakkan rambut dia. Tak perlu begitu. Kita cuba ikhtiar untuk hilangkan pewarna yang menghalang air tadi sekiranya boleh. Jika tak boleh, mandikan macam biasa saja, serahkan pada Allah Ta'ala. Tak payah kita tayamum dia, tak perlu. Sebab tayamum kerana dua sebab tadi. Pertama, mayat tak boleh kena air langsung. Kedua, jika tak ada air. Tu je syarat dia. Wallahu a'lam. Okey, cuma kadang-kadang ada orang yang ajar begitu kerana nak bagi keyakinan kepada kita, supaya yakin betul-betul sah dah rukun dia ni, dah lepas dah. Itu ya. Tapi bagi secara umumnya tak perlu pun tayamum, ya. Wallahu a'lam. Dan soalan lain? Bayi yang baru lahir. Alright. Macam mana uruskan jenazah bayi yang baru lahir? Baik. Okey, baik. Bagi kematian bayi sama ada dalam perut ataupun di luar perut, kaedah dia sama juga macam kita mandi jenazah biasa. Mandi, kafan, solat dan ke bumi, sama. Cuma kita potong kain ikut saiz dia lah. Tapi bagi jenazah ataupun bayi yang mati dalam perut, bawah usianya 6 bulan, dalam perut meninggal, maka kita hanya mandi, kafan dan terus ke bumi saja. Tidak perlu solat jenazah dia. Kalau nak buat juga, sunat saja, tak ada masalah. Tapi bayi yang 6 bulan ke atas, dalam perut meninggal pun tak wajib juga solat. Kita hanya sekadar mandi, kafan ke bumi. Tapi kalau nak buat itu pun baik juga, boleh. Tapi kalau dia lahir, sempat bunyi, walaupun dia lahir umur 5 bulan, kecil halus je, tapi nampak hidup dia tu, kemudian dia mati, itu wajib solat jenazah. Kena faham kat situ, ya. Wallahu a'lam. Ya tuan? Baik, kenapa bilangan kain kapan tu ganjil? Okey, kalau dari sudut kita punya peraturan, sekarang bab mandi, kita cerita bab mandi. Ni dah kapan dah. Tapi sebab abang dah tanya, kita jawab sebab kita baru cerita bab mandi. Okey. Tapi tak apa, sebab dah tanya, takut terlupa kan. Jadi kapan tu kenapa nombor ganjil? Okey, kita sebut tentang kapan. Kain kapan ni wajib apa helai? Untuk lelaki dan perempuan. Lelaki apa helai wajib? Okey, tuan imam sebut selai. Yang lain 3 helai. Yang perempuan berapa helai wajib? Orang perempuan kalau meninggal berapa helai wajib? Tak beranilah kan, salah, malu. Jawab je kan, apa dah hal. Biasa berapa helai? 5. Baik. Jawapannya yang wajib lelaki dan perempuan sehelai. Betul kata imam tadi, sehelai. Sehelai dengan syarat menutup aurat. Tujuan kita kafan mayat ialah menutup aurat. Kalau sehelai itu dah cukup lah. Dia balut mayat tu dengan kain guni, selai guni. Okeylah, tebal dah tu, tutup aurat. Tapi kalau guna kain yang biasa, maka sehelai mungkin nampak aurat dia lagi. Maka disunatkan 3 helai, lelaki dan perempuan. Kenapa 3 helai? Kerana Rasulullah dikafankan dengan 3 helai kain. Maka kita ikut sunnah 3 helai. Kalau tak cukup 3 helai, orang perempuan jadi 5 helai. 5 helai. Persoalan abang tadi, kenapa nombor ganjil? Kenapa tak 4 ke 6 ke? Kerana kita ambil kepada sunnah nombor ganjil. Allah itu ganjil dan dia sukakan yang ganjil. Makna nombor ganjil 1, 3, 5, 7. Itu ya. Allahu a'lam. Betul? Baik. Soalan Tuan Imam, dia nak pakaikan kain jubah pada si mati, sama ada kain kapan tu ada ataupun tak ada, bagaimana hukum dia? Jadi jawapannya ialah boleh nak kafankan mayat dengan pakaian yang dipakainya.
Pakai jubah boleh. Ada persoalan pula kata, bukankah jubah tu berjahit? Macam mana kita nak pakaikan mayat dengan pakaian yang berjahit? Ini kadang-kadang orang keliru. Yang tak boleh berjahit ialah kain ihram. Orang yang sedang ihram dalam keadaan yang dipanggil sebagai muhrim, dalam keadaan berihram, tak boleh guna kain berjahit. Tapi orang yang meninggal dunia, kita boleh pakaikan baju dia, jubah dia, kain telekung dia, tak payah potong, tak apa. Cuma menyusahkan kita lah. Macam mana nak masukkan jubah ni ke dalam badan mayat? Mayat tu dah keras, kita nak angkat tangan dia pun susah. Jadi menyusahkan kita pula nak masukkan tangan macam tu. Lalu kita potongkan tepi dia. Senang nak masukkan tangan dia sebegitu. Tu cara dia. Maka boleh untuk pakaian semati dipakaikan pada mayat. Jubah ke, serban ke, kain telekung ke, tak ada masalah. Dengan syarat jangan membazir. Ini dia dah meninggal mak dia, baru nak beli kain telekung. Kita keluarkanlah duit, adik-adik kumpul-kumpul beli kain telekung yang mahal tu, Siti Khadijah yang 1000 lebih. Nah, pakai kat mak. Tak apalah, ini jasa kita adik-adik buat yang terakhir untuk mak. Waktu orang tu hidup tak nak beli kan, dah meninggal barulah nak cari kain yang sedap sikit. Jadi hukumnya tak boleh sebab membazir. Satu lagi, kalau kain telekung tu elok lagi, kalau kita pakaikan pada mayat, manfaatnya sekali je. Di dalam kubur, reput, habis. Tapi kalau kain telekung tu kita hadiahkan pada orang lain. Setiap kali orang tu pergi semayang, pakai kain telekung tu, InsyaAllah pahala tu mengalir pada orang yang mati tu. Itu lagi baik. Allahu'alam. Soalan? Ibu soalan? Ya, Puan? Tak tulis? Okey, tulis. Ada soalan? Bab mandi? Okey. Mandi jenazah begitu ya. Satu lagi dalam bab mandi ni juga, lelaki mandikan lelaki, orang perempuan mandikan jenazah perempuan. Bagaimana hukum suami mandikan isteri dan juga isteri mandikan suami? Boleh ke tidak? Hukum dia. Suami mandikan jenazah isteri, hukumnya apa? Boleh Okey, yang lelaki kata boleh. Yang perempuan boleh ke tak boleh? Boleh Jawapannya, suami mandikan isteri hukumnya haram. Suami memandikan isteri orang. Mandikan isteri orang tak boleh lah kan. Tapi memandikan isteri sendiri boleh. Usah dah, aku baru mandikan laki aku tu kan. Boleh mandikan jenazah isterinya, tak ada masalah, kerana kita tahu secara hukumnya tak ada batas antara pergaulan, antara sentuhan dan juga cuma dalam suasana mandikan jenazah suami, isteri boleh mandikan, tapi tengok pada keadaan. Kalau isteri kata saya boleh mandikan, boleh lah. Tapi kalau dia tak yakin, saya perlu bantuan imam, bilal, masjid, surau, kenapa boleh? Sebab kerana isteri dah bermulanya hukum edah, dia boleh bersosial, berkaulan. Yang kedua, bila semua lelaki kat situ, tiba-tiba dia selang kat tengah, lengan yang selengankan. Lepas tu nak sabun perut suami dia, tak siap pun nak sabun, dah berselisih tangan atas perut suami, kan tak kena dulu. Maka jangan dah dia ada waktu tu. Melainkan waktu jurusan terakhir, orang lain, lelaki lain semua keluar, bagi keluarga dia, isteri masuk nak jurus terakhir, tu tak apa, boleh. Ya, baik. Allahu'alam. Soalan lain? Ada surat. Wah, ada punya JNT warna merah. Baik, terima kasih. Apa soalan? Bolehkah anak lelaki mandikan ibunya? Jawapannya boleh. Anak perempuan mandikan ayahnya pun boleh. Sebab apa? Sebagai anak, maka tidak ada halangan kecuali dari sudut batasan aurat. Aurat di antara pusat hingga lutut. Kalau anak perempuan mandikan ayah dia, biarlah orang lelaki yang uruskan bab tu. Kalau ada anak lelaki, biar anak lelaki lah buat. Tapi begitu juga kalau ibu yang meninggal, anak lelaki nak mandikan dia, boleh. Antara dada sehingga lutut, biar orang perempuan yang buat. Mandilah belakang apa semua, anak perempuan yang bersihkan bahagian tu. Itu tentang hubungan anak dengan bapa.
Tapi ikut sunnahnya, ketika Zainab puteri Rasulullah wafat, Rasulullah meminta wanita-wanita yang memandikannya itu dengan mengatakan, mandikanlah mayat dengan 3, 5 atau 7 kali. Makna kata simbahan, siraman air. Maka hadis ini menunjukkan bahawa Nabi tak mandikan anak dia, tapi Nabi bagi tahu kepada orang perempuan yang mandikan jenazah ni dengan 3, 5 atau 7 siraman. Maknanya Nabi tak buat pun. Nabi tak buat kerana utamanya orang perempuan yang mandikan perempuan, lelaki mandikan lelaki. Tapi sekiranya dia nak masuk juga, tak ada masalah. Tapi adalah batasan aurat dia. Ya. Baik, kalau kita nak cerita bab tu, jenazah lelaki mandikan, jenazah perempuan mandikan. Bagaimana pula kalau jenazah pondan? Jenazah pondan yang bukan pondan yang sahaja, pondan yang dah siap renovate badan dia. Dah potong habis bahagian bawah dia tu, dah jadi macam perempuan sebiji, dada pun dah besar macam perempuan. Siapa yang kena mandikan dia? Lelaki perempuan? Ya, kalau lelaki dah sebiji macam perempuan. Lelaki perempuan? Hukumnya ialah tetap lelaki yang kena mandikan. Hukum fitrah dia lelaki mandikan. Dari segi aurat macam mana pula? Aurat, orang lelaki nak mandikan jenazah lelaki, dia kena tutup di antara pusat hingga lutut, tutup aurat dia. Orang perempuan nak mandikan jenazah perempuan, dia kena lebihkan sikit bahagian dada sehingga lutut. Jadi orang perempuan nak mandikan bahagian badan dia, dia tak boleh selak kain, tangan dia saja yang lalu kat bawah kain tadi. Itu jenazah perempuan. Kalau jenazah pondan, macam mana aurat dia? Aurat pondan, pusat hingga lutut tu aurat dia. Dada dia tu macam mana? Jadi dadanya tu walaupun bukan aurat dari segi hukum, kita kena tutup juga bahagian dada dia. Kalau tak tutup, jadi 2 musibah. Ada musibah juga. Musibah pertama, orang nampak bahagian dada dia. Oh, macam tu mana kan? Mengaibkan dia, kita yang berdosa. Jangan. Musibah yang kedua, kalau kita dedahkan dada dia, menjadi fitnah pada tukang mandi. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Kan? Orang fitnah kita. Maka sebaiknya tutup juga dada dia, lalukan tangan saja kat bahagian bawah kain. Okey? Baik, kita baca soalan. Okey. Soalan daripada MPAJ. Oh, terbalik. Ingatkan MPAJ bagi surat tadi kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya bagaimana dengan jenazah yang meninggal pakai susuk? Susuk. Bagaimana cara untuk uruskan jenazah tersebut? Baik, susuk. Susuk ni satu amalan ilmu hitam, amalan mistik ya, kepercayaan orang kita yang lama. Macam mana cara susuk tu? Susuk ni macam keadaan lah. Dia cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini. Dia cucuk macam-macam tempat kan. Kalau kita nampak waktu kita mandikan jenazah tu, atau keluarga dia bagi tahu, tolong buangkan susuk dia, boleh tak? Kita kalau ada ilmu, tahu nak buat, silakan. Tapi kalau tak ada ilmu, tak tahu nak buat, jangan kita mandai-mandai. Susuk ni kadang-kadang dia akan muncul dalam bentuk macam bisul. Ya, apa benda ni? Picit dah. Picitkan. Keluar. Nampak macam emas ke apa. Itu bahaya. Bimbang-bimbang, balik kan tak tidur kita. Mengekor je kita kan. Sebab tu kata jangan kita buat kalau tak tahu. Biar je. Mandi kan macam biasa je. Aku buat kerja aku. Mandi mayat je. Dan lain, aku tak tahu. Itu kerja dia ya. Baik, soalan yang kedua. Macam berdepan dengan orang yang nazak. Apa ni? Dia tulis Arab ke tulis Sanskrit? Macam berdepan dengan orang yang nazak mengamuk kot, loncat sana sini. Macam mana nak uruskan orang yang nazak yang mengamuk? Mengamuk rasanya lah. Dia maki hamun ke apa kan? Loncat sana sini tu seram tu. Tengah nazak boleh loncat sana sini lagi. Macamnya kan. Tahan dia tengah nazak tu. Saya tak pernah jumpa lagi kes macam tu kan. Tapi kalau orang yang tengah nazak, dia cakap apa-apa, kita tenangkan dia, istighfarkan dia kan, astaghfirullahalazim, ingat Allah, bacalah surah Yasin. Mudah-mudahan Allah bagi dia ketenangan pada dia ya. Baik, soalan dia yang kedua. Sekiranya ada ahli keluarga kita yang meninggal, isteri atau suami, boleh tak kita selaku keluarga dekat
Contoh isteri yang meninggal dan suami ikut mandikan si isteri, begitu juga dengan isteri yang mandikan. Itu tadi dia jawab dah. Boleh suami isteri boleh mandikan, tapi tengok pada keadaan. Ya, kalau suami nak mandikan isteri dia, boleh. Kalau suami dia, macam saya tahu mandikan jenazah, saya nak mandikan jenazah isteri saya, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau saya nak mandikan jenazah isteri, time tu ada pula AJK Marhaban, AJK Muslimat, AJK Dapur, semua kumpul orang ramai. Saya tertengah seseorang kat situ. Tak boleh juga sebab pergaulan. Maka biarlah kita duduk dekat luar saja. Kalau nak buat semua. Allahu alam. Ada soalan lain? Ya, Tuan Imam. Kunsa. Ush. Macam mana tu? Kunsa yang on off kan, macam on off ni. Kunsa ni ada dua kelamin. Perempuan punya ada, lelaki punya ada. Baik. Macam mana tanya Imam tadi, 6 bulan. 6 bulan kejap lelaki, 6 bulan perempuan. Macam mana tu? Kita tengok pada pengakhiran dia. Pengakhiran dia tu disahkan oleh ahli keluarga ataupun kawan-kawan dia yang terdekat. Walaupun dalam IC tulis nama lelaki, tapi pengakhiran dia macam perempuan. Dia keluar haid, dia solat macam biasa, macam perempuan, maka kita ikut cara perempuan. Walaupun nama dalam IC dia lelaki. Itu cara pengurusan jenazah khunsa. Wallahu a'lam. Soalan lain? Untuk buat mandi? Ya. Kita ambil sampai 11.30 ya, soalan. Macam mana nak uruskan jenazah yang hancur? Aksiden, kebakaran, nak tahu lelaki atau perempuan sebab mayat hancur dan bercampur. Baik. Kalau mayat tu hancur, mayat bercampur, mayat tu dah gilis, terbakar ke apa ke, biasanya yang menentukan dia ni siapa? Pihak forensik lah, hospital. Dia akan check lah DNA apa semua, dah nampak okey, ni bagian lelaki, ini yang perempuan. Kita nak uruskan macam mana? Uruskan dia, tengok pada keadaan mayat. Kalau dah hancur lebur, habis dah macam daging kisar, macam nak buat? Kita ambil kain kafan, letakkan plastik di atas kafan tu. Daging tu kita bersihkan, mandikan macam biasa, bersihkan macam tu, letaklah air bidara bagi wangi sikit, toskan dia, letakkan ke dalam kain tadi yang ada plastik. Letak, basuhkan, letak. Basuh, letak. Sehingga dah penuh atas kain tu, kita ikatkan macam bunjut. Dah siap bunjut, terus solat. Jangan letak dalam sup pula. Tak dalam sup pula bahaya kan. Bunjut tu, kita boleh solatkan dia. Begitu cara dia. Ke bumi pun dalam keadaan macam tu juga. Itu kalau jenazah bunjut, hancur kan. Begitu juga kalau mayat terbakar. Mayat terbakar tak boleh mandi. Jadi kita guna tayamum. Tayamum kat mana? Bahagian muka, tangan dia. Macam mana pula kalau mayat tu langsung tak ada muka, tak ada tangan? Berlaku juga ya. Macam saya uruskan jenazah Ittifaqiyah, pelajar yang mati waktu kebakaran di Tahfiz Keramat tahun 2017. Saya di antara orang yang mengendalikan jenazah tu. Jadi jenazah tu anak-anak kecil, umur dalam 9, 10, 11 tahun, yang tak ada kepala, tinggal separuh je bakat muka dia, tangan dah tak ada dah, 3 bahu je. Macam mana nak buat ni? Nak mandi tak boleh, nak tayamum tak ada barang. Jadi kita buat syarat sajalah. Mana kepala dia? Ni kepala dia, kita bersihkan, tayamum kepala dia. Tangan dia, mana? Bahu dia kita tayamumkan. Itu je syarat dia. Dalam keadaan begini, tak payah buat apa-apa pun tak apa. Kalau tak tayamum pun tak apa, terangkat hukumnya kerana alat ataupun anggota tayamum dah hilang. Itulah kaedah dia. Baik, okey, wallahu alam. Soalan? Ada? Baik. Macam mana pula kalau anggota badan yang terpisah? Contohnya kaki saja. Ada kes yang saya jumpa, dia kencing manis potong kaki. Dah sebulan ke, dah 2 bulan ke, baru dia datang bagi kat saya, Ustaz, tuan badan tu bagi sendiri. Ni kaki saya tak ada keluarga nak uruskan. Tak apalah, kadang-kadang keluarga yang uruskan, tapi keluarga tak ada, dia bagi kaki. Okey, kita ambil, mandilah dengan dia, bersihkan kaki dia, kapankan. Okey dah bang, saya dah siap, bolehlah pergi kebumikan kaki ni. Tak payah solat, kata dia. Tak payah solat lah, abang hidup lagi. Tuan badan hidup lagi, nak solat jenazah apa? Kan? Ya, mandi kapan terus ke bumi. Tapi macam mana pula kes kalau jenazah tu bukan jenazah, orang tu jatuh kat sungai, kemudian tak nampak mayat dia,
tiba-tiba jumpa tangan dia, tangan sebelah je. Macam mana nak buat tangan dia ni? Okey, kita boleh bersihkan tangan dia, kita kafankan, terus ke bumi. Tak payah solat. Tak payah solat sebab kita tak tahu dia hidup ke mati. Orang boleh hidup tanpa tangan. Kemudian jumpa pula kaki pula. Kaki jumpa. Bersihkan kaki dia, kafankan, terus ke bumi. Tak payah solat kerana orang boleh hidup tanpa kaki. Kemudian esok tu jumpa pula kepala dia. Kepala dia macam mana, nak solat ke tak? Dah jumpa kepala, tentulah mati kan. Mandikan kepala dia, kafankan, solatkan juga. Kenapa? Dah kepala je, macam mana orang tu nak hidup kan? Maknanya tanda-tanda kematian tu ada kerana kepala dia tadi jumpa. Syarat solat jenazah gaib ialah, nanti kita cerita bab solat jenazah gaib, tak sampai lagi waktu ya. Okey, ada soalan lain? Ya tuan? Baik, mayat tsunami. Baik, itu soalan bagus juga. Saya terlibat dalam pengurusan jenazah tsunami tahun 2018 di Palu, Sulawesi Tengah. Ya, tsunami yang teruk. Sudah tsunami yang paling teruk tahun 2004, beratus ribu mati. Yang tahun 2018 lebih kurang dalam 60 hingga 70 ribu mati. Baik, mayat begini kalau kita jumpa dalam keadaan ramai, maka terangkat hukum untuk kita uruskan dia. Kita anggap dia mati syahid. Maka mayatnya tak perlu mandi, tak perlu kafan, tak perlu solat, terus ke bumi. Sekiranya tak ada keluarga yang tuntut. Sebab apa? Sebab kerana faktor, kalau kita buat lama, takut mayat nanti ada mayat lain. Makin banyak nanti penyakit pula datang, nak kumpul mayat banyak-banyak. Kedua, tak cukup kaki tangan. Orang tak cukup, macam mana kita nak uruskan banyak? Maka dalam keadaan darurat, boleh terus ke bumi kan mayat. Boleh terus ke bumi mayat. Macam mana? Satu liang, boleh satu liang. Cuma saya nasihatkan pada mereka, jangan kita lempar mayat tu macam tsunami yang berlaku tahun 2004. Dia guna black hole, tolak mayat. Kita tengok video pun sedih kan, macam sampah je dia buat mayat tu. Maka ni tak perlu berlaku. Angkat mayat, letak dalam body bag, tutup aurat dia, letak satu-satu. Biarlah bertindih pun, tapi yang penting kita letak dengan cermat. Itu kaedah pengurusan mayat yang ramai, puluh ribu. Macam mana nak uruskan? Tak perlu solat. Sebab apa? Syarat solat jenazah mesti mayat itu dah siap mandi dan kafan, dia bersih. Sekarang ni tak, dia dah bercampur dah, tak tahu tak? Ada Islam, ada bukan Islam. Jadi kaedahnya ialah ke bumi je terus. Darurat, yes, darurat. Kecuali kalau keluarga nak tuntut, ni mak saya ni, saya cam ni mak saya, bolehlah dia nak uruskan cara biasa. Tapi dalam banyak macam tu, macam mana kita nak cam keluarga kita? Redha je lah. Dan tu situasi dia. Saya tengok keadaan tu berlaku. Puluh mayat bertindih-tindih. Allahu Akbar, sedih ya. Baik, soalan lain? Okey, kita masuk kepada perkara yang kedua, kafan jenazah. Baik, kafan jenazah kita bincang tadi dah. Okey, kapan? Solat jenazah. Okey, solat jenazah kita dah tahu dah 7 rukun dalam solat jenazah. Niat, berdiri tegak, 4 kali takbir, baca Al-Fatihah, selawat, doa dan juga salam. Ini 7 rukun. Okey, kita tahu solat jenazah. Saya nak sentuh solat jenazah gaib. Solat jenazah gaib ini berlaku dalam 2 keadaan. Pertama, sekiranya kita jauh daripada jenazah. Kita duduk kat sini KL, arwah meninggal nun jauh Australia, ataupun arwah meninggal nun jauh kat Perak, kat Johor, kita nak balik tak sempat, maka boleh solat jenazahnya dengan syarat mayat tu dah siap mandi dan kafan. Kena tanya lah orang sana, dah mandi kafan belum? Dah siap dah, boleh solat jenazah. Selagi tak mandi, tak kafan, tak boleh solat jenazah ke atasnya. Kita faham. Yang kedua, sekiranya jenazah tu dah siap ke bumi, baru kita datang, mana mayat? Dah ke bumi dah, kita pun dah kelang kabut dah, sampai-sampai kat kubur dah siap tanam, maka boleh solat jenazah di tepi kuburnya. Solat jenazah gaib juga nama dia. Ya, bagaimana caranya? Sama saja kaedah 7 rukun tadi, cuma niat saja kita khususkan pada dia. Sahaja aku solat ke atas jenazah, mention nama siapa? Si fulan min fulan, kerana Allah Ta'ala.
4 takbir kerana Allah Ta'ala. Macam tu je lah. Sama, menghadap kiblat, terus solat. Solat jenazah gaib ni berlaku berapa lama? Syaratnya ialah daripada siap mandi dan kafan, baru boleh solat. Dan sehingga sebulan daripada tarikh kematian dia, tarikh pengebumian dia. Katakanlah dia ke bumi 1 bulan 7, boleh solat jenazah gaib sampai 31 bulan 7. Masuk 1 bulan 8 dah tak boleh dah. Sebulan. Ini sabit kepada ketika Rasulullah baru balik daripada musafir, Nabi perhatikan mana pergi tukang sapu masjid Nabi ni, seorang perempuan. Nabi tanya sahabat, mana pergi dia ni? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia dah meninggal dah. Kami dah kebumikan jenazah dia. Bila? Genap sebulan dah, kata Nabi, kata sahabat. Dah sebulan dah. Maka Nabi pun pergi kat kuburnya, Nabi dirikan solat jenazah. Maka tempoh masa dia ke bumi sehingga Nabi solat ialah sebulan. Maka ulama ambil pendekatan sebulan sahaja boleh solat jenazah gaib. Lebih daripada tu tak boleh. Sebulan tu dikira daripada bila? Daripada tarikh pengebumian dia, bukan tarikh kematian dia. Kalau tarikh kematian, dia dah meninggal bila? Bulan 10 tahun lepas. Yang kes baru ni kan, yang orang naik kereta tenggelam dalam air. 10 bulan baru mayat dia jumpa. Kan ada viral kat Pekan Pahang tu, kan? Jadi kalau orang nak solat jenazah gaib dia, boleh dikira daripada hari pengebumian dia, bukan hari kematian dia. Hari kematian dah 10 bulan dah, hari pengebumian dia. Faham itu ya? Baik, solat jenazah gaib ini berlaku dalam keadaan begitu saja. Dan bagi kes yang tak dijumpai mayatnya, contoh MH370, kita tahu hilang 2014, hingga kini tak nampak jejak dia. Maka dalam hal ini, walaupun kerajaan dah isytiharkan mereka mati, kerana apa? Kerana nak uruskan harta benda dan sebagainya, tetapi tetap tak boleh solat jenazah gaib. Kenapa? Kerana syarat solat jenazah gaib, mayat tu wujud dan dah siap mandi dan kafan. Ini tak tahu, mana ujung pangkal tak tahu, maka tak perlu solat jenazah gaib pada dia. Wallahu a'lam. Okey, itu solat jenazah gaib. Ada soalan? Okey, jika tak ada, kita akan terus kepada praktikal untuk mandi kafan. Yang muslimat boleh bersama dengan faisi kita sana di ruang sebelah sana. Yang lelaki boleh bersama saya kat tengah-tengah ni. Boleh yang belakang-belakang tu rapat-rapat sikit ya. InsyaAllah. Buat bulatan tengah ni. Kalau kita orang sekolah yang lelaki buat bulatan, ada tu diri. Tu kita ganti. Kalau dia jangan anak kawan lain, biar semua dapat. Beri apa? Duduk. Boleh. Baik. Okey, saya Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya tak guna mic sebab tak nak ganggu muslimat. Boleh putih siap. Siapa nak jadi model? Tak apa. Tuan offer lah. Orang lama nak? Haji standby? Tak apa, doang tak apa. Okey, Haji kita simpan untuk bab kafan. Kita buat mandi untuk dia dulu. Okey. Saya pernah jadi model. Boleh InsyaAllah bagus. 4 kali. Panjang umur je. 4 kali jadi model. Okey, ni kita praktikal untuk mandi. Baik. Boleh dengar suara saya boleh sampai InsyaAllah. Okey. First, sebelum kita nak mandikan jenazah, kita kena bentang kain kapan. Itu syarat dia. Okey. Jadi bantu saya bentang kain kapan dulu Okey.
Saya akan tunjuk contoh. Dalam set yang kami sediakan ini, dia ada 13 meter kain putih. 13 meter kain putih bidang 60. Ya. Dalam set ni dia lengkap. Ada kain batik, ada kain tuala, segala-galanya ada. Okey. Kalau jenazah yang biasa kalau kita nak potong apa? Abang duduk. Ni, duduk dulu. Okey. Kalau orang nak gunting kain kapan, biasanya dia akan ukur mayat dulu. Daripada kepala sampai kaki. Itu standard. Dah dapat ukuran, kemudian dia akan lebihkan sahasta untuk buat bunjut atas dengan bawah. Kalau tak lebihkan, macam mana nak balut dia? Gula-gula hack pun ada atas bawah kan? Plastik pun. Tu gula-gula. Ni pula mayat. Jadi dah dapat ukuran dia, kita ukurkan sahasta lebih sikit. Itu kaedah lama. Kaedah sekarang kita mudahkan. Setiap jenazah, kita akan potong kain kapan sepanjang 2.5 meter. 2.5 meter. Macam mana nak ukur? Guna tali tip dulu lah. Tali tip orang nak ukur kan. Dah dapat ukuran, potong 2.5 meter. Bagi keadaan yang kita macam saya selalu uruskan jenazah, takkan kita nak bawa tali tip mata-mata simpan poket. Jadi tak logik lah. Jadi saya akan ukur ikut badan saya. Jadi saya tahu ukuran badan saya 1,5 bersamaan dengan 2.5 meter. Ini 1,5. 1,5. Hujung-hujung 1,5. Pegang yang hujung ni. Okey, pegang yang hujung ni. Setengah. 1,5. Setengah. 1,5 saya bersamaan dengan 2.5 meter. Lipat tengah. Pegang hujung ni. Sini. Kemudian kita gunting. Gunting tak makan. Dia boleh koyak, tapi koyak ni tak kemas. Kalau kita guna koyak, dia akan berbulu. Okey, banyak. Saya tunjuk contoh. Okey. Ini kalau kita guna gunting, kemas dia punya koyakan tu. Tapi kalau kita guna tangan, dia keluar bulu-bulu macam ni. Tu kelebihan dia kalau kita guna gunting. Baik. Jadi saya dah dapat 1,5. Ini 1,5 saya bersama dengan 2.5 meter. Okay, cuba ukur kat sini. Buat 1,5. Saya nak tengok badan dia macam mana. Pegang hujung. Pegang hujung. Okay, hujung-hujung Okay, 1,5. Okay, pegang mana? Ni pegang. Yang tu lepaskan. Pegang yang ni. Okay, tengok yang ni. Okay, tarik. Saya mana? Okay, 2.5 meter pada anggaran badan dia ialah sampai kepada bahu ni. Saya setengah. Saya sampai sini. 2.5 meter. Dia sampai sini. Maknanya sesuai dengan badan dia. Bukan sesuai untuk kain kapan. Ukuran 2.5 meter tadi. Okay. Buka. Gunting. Okay, buat 1,5 macam tadi. 1,5. Okay, 1,5. Okay, sampai mana tadi? Okay. Tarik ujung. Sampai mana tadi? Sampai sini Betul Okay, yang ni kita lipat. Maka sama dengan 2.5 meter juga. Kena faham konsep tu Okay, potong. Okay. Siapa nak try? Untuk ukur dulu. Ukur je dulu. Nak tengok saiz 2.5 meter dia macam mana. Kalau tidak tak tahu. Mai. Ni. Sini kau. Carilah gunting yang elok sikit. Okey, masih. Alright, letak tepi tu. Baik. 1,5 saya bersamaan dengan 1,5 lebih sikit untuk dia. Bagi ukuran 2.5 meter. Tengok abang ni pula. Okey, 1,5. Okey, betul-betul tegang. Okey, jadi tak mana? Tu lepaskan. Okey, ambil. Yang ni pegang ni. Tangan kiri pegang yang ni.
Okay, tengok. Okay, yang ni panjang sini. Tangan kanan bukan. Tak nak, ni lepas ni. Okay. Tengok hal mana ni. Dah tengok. Macam ni. Macam ni Dia pun paras bahu juga. 1 depa bahu. Saya 1 depa setengah, dia bahu. Sebab faktornya ialah tangan saya lagi panjang daripada dia. Okay, cuba lepaskan. Lepaskan. Buat macam ni. Okay, tengok. Saya lagi panjang tangan. Titanic. Okay. Tangan maknanya ketinggian saya 2.5 meter bersama dengan sampai dada tengah aja. Kalau abang ni dengan kawan dia ni sampai ke bahu tadi. Okay, potong kain. Kalau rasa pening kepala macam mana ustaz tak faham lah. Ambil tali tip, ukur 2.5 meter potong. Settle. Simple. Nah. Potong kain ni. Okay. Buat satu depa. Satu depa buat macam tadi. Satu depa, alright. Okay, lepaskan. Tu tarik sana. Sampai bahu tadi kan? Ni sampai bahu tadi kan? Okay, ni tarik sampai tangan. Ni tak faham lagi ni. Okay, dah dapat ukuran dia. Sampai bahu tadi kan? Okay, potong. Okay, dah potong. Lipat. Dah, lepas. Dah. Okay, potong. Bagi dia gunting. Okay, nak senang faham ialah saya nak bagi tahu ukuran 3 tadi sama saja. 2.5 meter. Cuma saya ukur pada badan sebab kita mungkin tak bawa tali tip tu mata-kata. Jadi senang nak ukur macam tu. Tapi sekiranya ada tali tip, tali yang ukur tu lagi mudah. Tu. Tu kita akan tengok kaedah ni. Cara nak bentang kain. Badan besar. Dia ada kaedah dia. Saya akan tunjuk 4 kaedah. 1 jenazah biasa, jenazah badan besar, jenazah reput dan jenazah yang sesuai untuk lelaki dan perempuan, kain kapan. Okey, kita dah ada 3 helai kain yang sama ukuran dia. Okey, baik. Sekarang ni saya nak buat tali. 3 helai kain ni, satu panjang ni 2.5 meter. Kali 3 berapa? 2.5 kali 3 7.5. Saya akan guna 10 meter kainnya. Okey, kita akan ambil tali daripada kain ni untuk buat ikat kapan. Okey, caranya ialah bahagian yang panjang ni kita ambil selai, buat ukuran lebih kurang 2 jari untuk jarak tali tu. Okey, potong. Dan tarik. Tak apa, kita ambil sebelah saja. Jangan ambil 2 side, ambil sebelah saja. Okey, letak dulu kain. Kain, tali tak tepi. Kain yang kedua, cuba buat. Ukur 2 jari. Yang panjang ni 2 jari. Bukan yang bahagian lebar Kita nak potong yang bahagian panjang. Dia 2 jari sini. Okey, anggaran je. Okey, potong. Okey, tarik. Tak apa tuan-tuan, kalau tak nampak lagi tak apa. Nanti kita akan terangkan lagi. 2. Dan kain yang ketiga. Belum lagi. Okey, cuba buat. Okey, 2 jari, ukuran untuk tali, gunting. Baik, tarik. Okey, tarik je tanpa rasa bersalah. Okey. Kita ada 3 helai kain dan 3 helai tali. Kalau tarik kena straight. Baik. Berapa utas tali diperlukan untuk ikat mayat? Nampak 3 jadi 3. 4. 5. Wah, lelong lagi. Siapa lagi? Jadi kita gunakan 5 saja. Sekarang ada 3. Okey, 3 ni kalau kita ikat pada mayat, ada lebih lagi. Jadi kita ambil daripada sini juga 3 ni. Kita ambil 2 je dulu. 2 daripada 3 ni. 1 simpan. 2 helai tali ni ukur swasta, dapat ukuran tong. 2 helai campur 2 helai pendek, 4, 5 helai. Jadi kita ada 5 helai tali. Yang pendek ni untuk yang bahagian atas dan bawah, tak payah tali panjang pun. Alright.
Nanti saya akan terangkan ya, tuan-tuan. Kita letak dulu tali. Okey, sekarang ni 7.5 meter dulu kain. Kain yang berikutnya saya nak buat kain kemban. Kain kemban kita akan ambil 1.5 meter. Okey, 1.5 meter ni kalau anggaran badan saya 1 depa. Ni 1 depa badan saya lebih kurang 1.5 meter. Kita lipat dua. Dia punya kepala jatuh. Okey, gunting. Okey, 1.5 meter campur dengan 7.5 meter berapa? 9 meter. Alright. Kita dah ada 9 meter kain. Okey, tengok ya. 1.5 meter. Ni kain kemban. Saya ukur badan saya. Badan saya, tinggi saya 1.78. Ni 1.5. Maknanya betul lah ni ukuran dia. Okey? Nampak? Tujuannya untuk kemban. Kemban tu waktu bila? Lepas kita mandikan jenazah, sebelum kita nak angkat dia, pegang jap. Sebelum kita nak angkat jenazah, kita akan kemban dia. Tutup badan dia supaya orang tak nampak aurat dia. Boleh? Okey, 9 meter kain dah kita guna. Jadi kita ambil kain yang terakhir 1 meter. 1 meter ni saya anggarkan setengah depa. Sebenarnya lebih kurang je. Ya. Okey. Kalau nak buat betul-betul actual, kena pakai tali tip tu lah. Ya. Okey, 9 campur 1 berapa? 10 meter kain. Maka kita guna 10 meter kain saja. Boleh? Gunting dia tak tajam. Kalau dapat gunting tajam lagi sedap. Serap sekali jalan je. Okey. Baik. Sekarang kita dah ada 1 meter kain lagi. Ini untuk apa? Ini untuk kain tudung atau kain serban dia nanti. Nanti kita tunjuk cara kita nak ikat. Okey? 1 meter ni. Baik. Lebih ni? Lebih ni simpan lah. 3 meter lagi ni. Baik. Saya akan ambil lebih kurang 1 tapak tangan ukuran untuk buat kain gosok mayat. Kalau kita nak mandi mayat, kita nak gosok-gosok badan mayat, kita guna kain ni. Okey. Tak apa. Boleh kita koyak je. Okey. Lebih kita simpan. Okey, kain ni kita potong sikit-sikit untuk buat kain gosok mayat. Sikit je potong. Okey. Tak apa, nanti sekejap lagi saya akan ulang balik. Okey. Baik. Ni kain perca kain perca. Okey, kain perca ni kita masukkan dalam gayung untuk gosok mayat waktu mandi. Selain daripada kain ni, kita ambil untuk tutup muka mayat di waktu kafan nanti. Kita ambil lebih kurang saiz macam ni lah. Tutup dulu. Alright, settle. Sekarang kita nak bentang kain kapan. Okey, disebabkan kipas kuat, tali kita akan letak kemudian. Kalau tidak terbang nanti. Okey. Caranya ialah mana tadi kan? Okey. Kaedah yang pertama, kaedah yang sesuai untuk semua, kalau tak tahu sangat basic. Ini ketika Rasulullah dikafankan, dia guna 3 helai kain je. Tanpa jubah, tanpa serban. Okey nah. Bentang. Mari seorang tolong bentang. Aji tak apa kejap lagi. Okey, sehelai kain kafan. Panjangnya 2.5 meter. 2.5 meter. Kain yang kedua. Okey, ni tips tambahan. Saya akan letak kepala mayat dekat sebelah sini. Maka belah kirinya akan ada kat sebelah sini. Jadi, kain yang kita koyak tadi, kita buat tali tadi, dia akan keluar benang-benang sini. Maka yang benang-benang ni lah yang akan kita letak belah kiri. Sebab bila kita kafan mayat, dia akan duduk belah dalam. Belah luar, nampak kemas lah. Okey, betul balik.
Okey. Satu helai kain 2.5 meter. Okey, kain yang kedua. Nah. Kain yang kedua, tengok sama panjang ke tak? Tengok. Sama panjang. Ukuran yang sama 2.5 meter, cuma cara pada badan tu yang berbeza. Saya 1.5 untuk dia 1.5 sampai bahu sikit lebih. Ketinggian nampak lebih kurang kan? Dan kain yang ketiga. Tengok, lebih kurang saja. Semuanya saiz 2.5 meter. Jadi kalau siapa yang baru-baru nak belajar, nak buat, saya nasihatkan guna tali tip ukur. Itu lebih selamat. Alright? Okey. 3 saiz yang sama, 2.5 meter kali 3, kita ada 7.5 meter. Jadi jenazah setelah dia siap mandi, terus kita letakkan atas kain ni, terus kafan belah kiri, belah kanan, belah kiri, belah kanan, belah kiri, belah kanan, terus ikat mayat. Ini kaedah simple, basic. Ketika Rasulullah dikafankan, baginda dikafankan dengan 3 helai kain je. Tak ada jubah, tak ada serban. Kenapa Nabi tak ada jubah serban? Kita ada. Kerana Nabi dimandikan dengan pakaian dia. Pakaian Nabi tak dibuka. Dia pakai jubah. Jubah tu jugalah yang pakai untuk kafan juga. Maka kerana nak jaga aib Nabi. Kita 3 helai ni kadang-kadang nampak aurat dia. Maka kita letak baju, tak jubah. Itu kaedah kita. Baik, 3 helai ni kalau siapa yang tak tahu sangat, alamak macam mana nak kafan mayat ni? Ni kaedah yang paling mudah. Pakai kain kemban pada mayat, letak mayat kat sini, terus tutup. Paling mudah. Macam ni je. Tak payah nak buat baju ke apa, tak payah. Kaedah yang kedua. Okey, ambil selai. Kaedah kedua untuk badan yang besar. Badan dia besar. Jadi kain ni bidang 60. Kalau kita guna kaedah yang biasa, bila nak tutup, maka akan nampak dada dia. Tak muat nak tutup. Jadi kita guna kaedah bersilang. Macam mana kaedah dia? Okey, kiri, kanan. Maka kita akan lebihkan yang kedua ni angkat. Okey, tarik ke tengah sikit. Kain yang pertama kat bawah tu dilebihkan sebelah kanan. Kain yang kedua ni sebelah kiri. Dia bersilang. Dan kain yang ketiga, nah, di tengah-tengah. Tengah-tengah. Balancekan dia. Ni no. Sini. Alright. So bila mayat tu dah diletak atas badan, atas kain ni, kita dah ada kain kemban tutup mayat tadi. Kemudian kita letak kapas atas badan mayat. Kain yang pertama ni bila tutup badan mayat, dia akan mendedahkan dada dia. Tak apalah, dalam dah ada kain kemban. Kain kemban ada, kapas ada, maka auratnya tak nampak. Cuma tak boleh nak tutup kemas lah. Kain yang kedua ni pula, dia lebih belah kiri. Maka dia akan tutup belah kiri, belah sini pula yang terbuka. Tak apa, dalam dah ada kain kemban, dah ada kapas, dah ada kain pertama tadi. Kain yang ketiga pula, dia lebih belah kanan. Dia akan cover sebelah sini pula. Maka dalamnya pun dah ada kain yang menutup aurat dia, walaupun tak boleh tutup habis. Itu kaedah untuk badan besar. Okay? Badan besar begini kaedah dia. Bersilang. Pertama kanan, kiri, tengah. Macam tu kaedah dia. Baik. Kaedah yang ketiga. Kain. Sama kan? Kaedah ketiga, sekiranya jenazah tu ada pendarahan. Sama ada dia luka kat bahagian kaki dia, kencing manis, atau gaut, kaki dia luka banyak. Ataupun dia luka kat bahagian belakang dia, backsole ni. Dia bedridden, punggungnya ni melecet. Biasanya nampak orang lama kalau bahagian lama, dia akan melecet bahagian punggung dia. Ataupun dia postmortem, bahagian kepala, bahagian dadanya ni darah. Ataupun dia ni accident satu badan dia, maka kita gunakan di atas kain yang kedua ni plastik. Plastik ni lah. Yang murah, betul. Sebenarnya ada plastik dia, tapi saya tak bawa, jadi kita akan guna plastik ni sebagai contoh. Okay? Caranya ialah mayat ni kita tengok pada keadaan sakit dia. Kalau saya katakan tadi dia di antara kaki je, kaki dia saja yang luka, maka letak plastik di antara pinggang sampai kaki. Plastik. Kalaulah dia bahagian pinggang aja yang melecet, maka kita letakkan plastik di antara pinggang sampai lutut. Bahagian yang ada pendarahannya kita letak. Okey? Macam ni. Entah. Sekiranya kepalanya yang luka, maka kita letakkan plastik di bahagian kepalanya. Baru letak atas kain. Letak dulu plastik tu.
Kita punya kipas helikopter ni kuat. Tapi tak apa. Okay, terus import atas ni. Okay, dia akan jadi begini. Kenapa kita letakkan plastik di atas lapisan yang kedua? Kenapa tidak yang ketiga? Sebab kalau kita dah mandikan mayat, badannya masih lagi lemap-lemap air. Bila kita letakkan mayat di atas plastik, plastik itu akan melekat kat badan dia. Maka akan mudah terkoyak. Bila kita tarik, mudah terkoyak. Tapi kalau kita letakkan plastik di atas lapisan yang kedua, kemudian atas ni ada kain lagi macam ni, maka badan mayat tu bila kita letak, dia akan tutup dengan kain dulu. Kemudian baru plastik. Jadi plastik tu lebih kemas, tidak akan mudah terkoyak, tidak melekat pada badan mayat. Jadi kalau berlaku pendarahan, hanya kain yang pertama ni saja yang kena. Bawah 2 ke 3 tak kena. Sebab darah tak masuk kerana plastik tadi. Kena faham Mana nak cari plastik? Okay, plastik ni kita boleh cari dekat hardware. Pergi ke kedai hardware, tepi jalan sesepah tu, tanya dia. Tapi jangan tanya plastik mayat. Okey, plastik mayat dah. Tutup kedai tu nanti. Cakap kat dia plastik yang biasa kita guna untuk cat ceiling, lapik kat bawah tu. Tahu kan, orang bawa kontraktor, dia nak cat ceiling ke nak sapu habuk, dia akan letakkan plastik besar macam tu. Dia warna macam grey sikit, kelabu-kelabu sikit kan. Yes. Ataupun plastik yang biasa kita makan shell out tu, bentang atas meja kan, terabur shell out. Tu plastik mayat lah tu. Jangan teringat pula nanti waktu makan. Ya, kita letak plastik yang boleh, tapi nampak macam tak kena lah. Plastik sampah warna hitam tu kita letak kan, tak kena lah kan. Boleh. Yang jenis macam ni boleh. Kalau kata plastik meja yang lapik meja tu pun boleh, tapi dia tebal sangat, tak sesuai untuk mayat. Okey, kena tengok plastik sesuai. Baik, kalau dia aksiden, badan dia satu hadan luka, ataupun dia ni penyakit HIV, AIDS, HIV ataupun TB ataupun COVID sekarang dah boleh mandi kan. Jadi jenazahnya, plastiknya tu kita letak daripada kepala sampai bawah, full, sama saiz dengan kain kapan, balut terus. Itu keadaan dia sekiranya penyakit berjangkit. Tak payah buka muka dia waktu ke bumi. Waktu ke bumi kita buka muka, maka tak perlu untuk mayat yang penyakit berjangkit. Ngiringkan ke arah kiblat dia. Itu cara dia. Okey? Baik, selesai. Itu kaedah yang ketiga. Kaedah yang keempat, ini kaedah yang sesuai untuk lelaki dan perempuan. Ikut teknik yang saya keluarkan ni, buat baju. Ambil selai. Caranya ialah 2 helai kain kita dah bentang kat sini. Kain yang ketiga kita buat baju. Okey, kita lipat tengah. Lipat tengah, samakan dia. Lebih kurang lah. Tak adalah kata tepat betul-betul. Okey. Pegang sekejap. Okey. Samakan dia, lipat lagi 2. Lipat panjang ke dalam. Lepas tu lipat lagi kat tengah ni. Bucur dia ni kita buat collar. Okey, pegang jap. Gunting. Bucur yang tertutup ni kita buat collar. Tak kisahlah bentuk U ke V ke, terpulang. Okey, macam ni. Okey. Kemudian buka. Maka akan keluar macam ni. Kecil. Tak muat kepala kita nak masuk kat dalam ni. Maka kita guntingkan buat collar dia. Ambil tengah-tengah dia. Jangan 2 side, satu je. Dan kalau dia tak muat, kita koyakkan. Jadilah baju Melayu Johor. Cuba try pakai. Ini free size tau. Ngam buat sikit. Gini. Okey. Cuma tak payah butang je. Kalau butang jadi baju Melayu Johor. Okey, letak balik. Angkat balik. Baik. Dah siap. Okey. Kain ni kita letak atas kain kafan ni. Jadi kalau nak letak kapas, itu lagi baik. Okey, kita letak kapas. Ambil kapas. Okey, pulang. Okey, kita tahan jap. Okey, di atas kain yang kedua ni,
ambil kapas. Kapas kita bentangkan dalam bentuk T. Kepala, badan. T. Ni. Jangan hujung sangat. Kita kena ada space untuk ikat runjut. Jadi, kita lebihkan sikit. Okey, kepala, kemudian badan. Sampai pinggang je, tak payah sampai kaki. Cukup. Okey, nampak ya? Kalau badan dia besar, buat 2 kiri kapas tu. Okey, macam ni. Kemudian, ambillah segala reparatus yang kita ada. Kan? Saya nak kenalkan. Okey. Ni serbuk cendana, ini kapur barus. Serbuk cendana ni dia berwarna kuning. Saya akan serbuk ni. Jangan letak kat dapur. Takut tak nak mati pula lah. Mak kita tak ingat dan semua. Apa pula serbuk kuning. Mata tak apa nampak ni. Gaul dengan ayam. Jadilah ayam goreng cendana. Makan satu rumah berbuih. Kan? Yang ni pula bukan garam halus. Ini kapur barus yang dah siap ditumbuk halus. Okey? Jangan letak kat dapur juga. Takut dia nak buat terbedah, guna garam ni kan. Jadi ini adalah kapur barus. Buka kedua-duanya, kita pun tabur ke atas kain ni. Tabur cukup rasa. Tak apa kan? Saya tak buat sekarang lah, kesian Pak Haji ni. Kena nak try sekejap lagi kan? Belum lagi je, sekejap lagi. Nak pakai ni? Boleh pakai? Boleh pakai tak? Tak payah. Sekarang tak boleh masuk rumah nanti. Okey. Kita akan buat nanti. Baik. Kemudian, di atas kapas inilah kita akan letak baju tadi. Bahagian collar kita letak ke atas. Okey. Tengok sekejap. Mana bahagian? Ni belah kiri. Okey, baik. Ni, sana. Okey, pegang. Yang bulatan tu letak kat kapas tu. Letak bulatan kat kapas. Okay, samakan. Okey, baik. Alright. Kita lebihkan sikit belah atas. Sebab apa? Mayat ni bila kita letak, tutup bahagian atas dia. Jadilah baju. Ni lipat sikit. Kemaskan. Okey. Kita letakkan kain dekat atas ni. Bila mayat dah letak, baru kita letakkan baju atas dia. Alright. Dah siap dah. Saya ulang balik. 5 utas tali. Kita dah siap. 2 helai kain 25 meter. Letak kapas bentuk T. Tabur cendana kau barus ke atas tu. Kalau badan dia ada pendarahan, letak plastik. Kemudian baru letak baju. Okey. Baju tadi kita dah potong 2, dah lipat 2, lipat 4. Potong buat collar, buat baju, bentangkan di atas kain ini. Dah siap dah, boleh standby nak mandikan jenazah. Okey? Baik. Kain sependa. Tu waktu mandi. Boleh juga, tak ada pun tak apa. Nak tutup aurat dia, takut orang nampak. Yelah. Ada juga kaedah yang dia foto siap-siap macam cawat, nak pakai kepada mayat. Tujuannya nak takut kalau orang ternampak. Tapi kalau kita dah tutup dengan kemas dengan kain kemban, tak ada orang nampak dah. Baik, soalan lagi? Tali saya nak letak tapi angin. Boleh letak, patutnya letak bawah. Tapi angin kan nanti kan terbang. Sekejap lagi kita letak. Ni kita baru nak buat mandi. Ni. Okay. Baru kita nak masuk bab mandi. Ni kita bentang kain kapan dulu. Sebelum nak mandi jenazah, bentang kain kapan dulu. Baru kita mandikan jenazah. Okey, silakan. Baru kita tunjuk. Alright, sini. Garing. Kepas. Haji kejap lagi. Ni nak buat praktikal untuk mandi tu. Wah, you tak sabar 4 kali pengalaman di kapal ni hidup. Ada pesanan terakhir. Kalau panggil dia tu. Panggil siapa? Tu. Sebut nama. Faiz. Mai, waris terdekat, mai. Faiz, mai. Mayat, permintaan mayat ni, mai.
Bio lama dia bahas. Mari sini, duduk sini, duduk sini. Sini. Waris duduk sini. Okey, ada lagi? Seorang lagi. Siapa nama dia? Ada tu. Aril, mari. Jarang kita minta request bermayat Kita apa, sekejap lagi dia tahu. Okey Jadi kita tutupkan badan mayat dengan kain. Baik. Mana tadi? Waris tadi? Dah tak. Okey. Ini anak sulung, ini anak bongsu. Alright. Anak sulung, anak bongsu. Jadi pertama kita kena buka baju dan seluar dia. Buka. Boleh? Takut dia. Okey. Anggaplah kita dah buka baju dan seluar semua dah buka. Okey, kita akan lipat sikit. Nak mandikan dia ni. Tutup di antara pusat hingga lutut. Okey. Sekarang ambil baldi gayung. Kita sediakan air campuran bahan-bahan dulu. Okey. Kalau kaedah orang lama, ambil barang-barang tadi. Orang lama dia guna banyak air. Satu baldi kapur barus, satu baldi air cendana, satu baldi air mawar, satu baldi air bidara, satu baldi teh ais. Banyak sangat air kan. Terlalu banyak air, complicated. Lama mandi mayat. Padahal mandi mayat 15 minit cukup dah. Jadi macam mana nak bagi cepat? Campur semua dalam satu baldi. Campurkan cendana secukup rasa, kapur barus secukup rasa, air mawar. Air mawar tadi? Tadi ni. Oi, mayat. Air mawar tuang. Kemudian kita pun letak ni sabun sebenarnya. Apa saja barang-barang lain, bidara kapur campur dalam ni, penuhkan air. Kemudian gaul. Gaulkan air ni. Sehingga naik bau, warna dan rasa. Apa kita panggil air ni? Nama dia apa? Air mandi mayat. Air mandi mayat? Tak. Air 9. Tuan Haji tahu. Air 9. Kenapa kita panggil air 9? 9 bahan? Tak. Bahan dia baru 3. Apa nama? Kenapa 9? Yes, 9 kali jurusan. 9 kali jurusan, 3 dekat kanan, 3 kat kiri, 3 kat tengah. 9. Habis kalau terlebih 10 macam mana? Bang ni ke 10 ni. Cepat buat. Mandi balik lah. Tak, kaut balik air tu. Kalau terlebih tak ada masalah, terkurang pun tak ada masalah ya. Kerana 9 ni sunat saja. Nombor ganjil. Allah itu ganjil dan dia suka ganjil. Kanan, kiri, tengah. Tu sunat je. Tu selepas penghujung dia nanti. Betul. Ni kita bancuh dulu. Kenapa air ni dia makan air 9? Tadi kita tahu dah. Tapi kenapa tak buat nombor ganjil lain? Air 7 ke? Air 11 ke? Kenapa tak buat? Sebab apa? Tak suka air. Yelah kita tadi kata nombor ganjil. Air tak cukup. Air tu kenapa tak buat air 7? Air 11? Kenapa 9? Kenapa nombor 9? Ganjil. Sebab nombor 9 tu sedap. Pernah dengar negeri 7? Negeri 11? Negeri 9? Ada. Itu je, tak ada maksud lain nak bagi nama sedap. Okey. Air 9 tadi kita dah bancuh, letak kat tepi dulu. Ini siraman yang terakhir. Itu je yang terakhir. Baik. Kemudian gayung, ambil sabun buku ke, cecair ke, campak dalam gayung ni. Ambil kain yang tadi kita buat kain perca tadi. Sekarang ni pakai cecair tu kan? Yelah, moden aja ni. Dia pakai cecair. Kalau dia bagi yang tu lagi mudah. Kalau pakai sabun pun boleh. Letak sini, bancuh air. Buat air sabun. Okay, letak tepi. Baik. Kemudian kita nak mandi mayat. Antara sunat kita, berus dawai jangan guna. Antara cara kita, adab kita pada mayat ialah kita kena tahu nama mayat. Tadi nama siapa? Admin. Jangan tanya nama mayat. Kalau mayat menjawab tak tahu kita lari mana. Nama siapa tadi, tanya anak dia.
Muhammad Adni. Muhammad Adni. Ben kan kepada ibunya. Kalau orang tak tahu nama ibu siapa tak tahulah. Ben kepada Siti Hawa. Muhammad Adni bin Siti Hawa. Macam tu maksud dia. Itu pun sunat aja. Adab kita pada mayat. Okey? Baik. Kemudian kita nak mandikan jenazah. Kalau guna gayung, jangan guna kasar. Kebus, jangan. Perlahan kita lakukan. Tapi kalau guna paip, jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Cuba buka paip. Buka paip. Laju sangat. Sakit badan mayat. Tak baik. Pelan sikit. Slow sangat. Menitik air dia. Sakit hati kita. Jadi sederhana je. Sederhana. So, air pun mengalir. Setengah orang dia letak kain kat ujung paip ni. Nak bagi slowkan air. Okey. Mandi disunatkan mulai pada kepala. Boleh tak dekat tengah-tengah? Boleh tak kaki? Boleh. Okey. Baik. Kita nak istinjakkan dia boleh. Nak bersihkan najis pun boleh. Buat waktu sekali jalan pun boleh. Okey. Sekarang kita nak mandikan dia. Niat dalam hati boleh. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Mulakan. Ratakan air kat muka dia. Okey. Kat tangan dia semua ratakan air. Kalau kita nak ratakan air kat muka, jangan masukkan paip ke dalam hidung dia. Kebanyakan orang buat macam tu. Stop. Keluar air sini. Stop. Senang ustaz, kahak semua keluar. Memang kahak semua keluar tapi sakit mayat ni. Kalau dia bangun dia cekik balik orang tu. Kau ingat tak sakit? Jangan kita buat macam tu ya. Menyeksa mayat. Jadi macam mana nak buat? Lalukan air atas dia. Ratakan air kat atas dia semua, kat tangan dia semua, ratakan air kat celah ketiak dia, tiba dia pegang kan. Okey. Baik, dah selesai semua, celah kaki semua habis. Dah clear dah. Lepas tu kita panggil waris-waris dia. Okey. Nah bang, sabun dia. Ambil air sabun. Okey, gosok-gosok perlahan perlahan. Wang ni. Okey. Tengok. Ini belum guna air sebenar. Tengok. Kalau guna air sebenar lagi teruk kawan ni. Siapa suruh pilih? Belajar. Sudah belajar dia tak belajar. Dia bukan belajar. Mayat diam. Seram saya mayat bercakap. Okey. Sementara waris-waris dia sabun atas semua. Tukang mandi yang utama ni yang kita panggil tekong ni. Kan? Buka kaki dia. Untuk istinjak dia. Okay, ambil kain. Dia kena pakai glove. Oh, sangat tu. Pakai glove, ambil kain, tutup. Sebab kita nak istinjak dia. Okey. Buka selak sikit, kita pun mulalah istinjak dia. Jangan risau bang. Ini hanyalah praktik saja. Don't try this at home. Bersihkan. Tengok najis. Tengok dulu najis. Oh, ada lagi najis ni. Bersihkan. Jangan tukar kain lain, tak apa. Bersihkan je. Guna kain sama. Kemudian kita buat lagi. Urut bahagian perut dia. Mana perut dia? Dia pegang apa ni? Bahaya ni. Boleh. Kita urut bahagian perut dia sebelah kiri. Urut perlahan. Sebab najis kita kat belah kiri. Yang disuruh urut perlahan. Tapi setengah orang bukan urut. Dicanai kan. Ui, banyak najis ni. Jangan seksa mayat. Tak payah picit perut. Kita nak keluarkan bahagian hujung-hujung saja. Nak bangunkan mayat sikit boleh. Bagi tekanan pada perut supaya keluar. Bukan dudukkan mayat. Don't dudukkan mayat. Jangan sampai lipat pula kan. Nak kata bahawa jangan kita seksa mayat. Ya. Buat saja. Bersihkan. Air pun keluar. Sehinggalah dah habis najis semua. Kalau rasa nak tengok bukan mandi mayat, tengok aurat dia. Saya tukar soalan. Boleh tak Tok Mudim yang sunatkan orang tu tengok aurat orang? Boleh. Boleh Boleh Jawapannya haram. Tak boleh. Suka hati je. Jumpa tepi jalan, dah sunat belum? Tengok. Tak boleh lah kan, walaupun dia standard Tok Mudim. Begitu juga tukang mandi mayat. Dia tak boleh suka hati tengok ya. Tok Mudim tadi time sunat kena tengok. Kalau tak tengok berangkat ke SKL. Kepala hilang. Okey.
Tukar mandi mayat, boleh tengok? Boleh, kerana nak tahu najis ada ke tidak. Tengok. Oh, ada najis sikit lagi, boleh. Tiba dia datang, dia tengok, usahanya haram, tak boleh dia tengok. Itu haram kan jadah. Haram jadah. Aduh, maknanya kita boleh tengok sekadar keperluan. Dia semua tengok. Oh, ni je lah tekong. Tukang mandi yang utama je boleh tengok. Jangan ramai-ramai dia pula tengok selak kan. Itu tak boleh ya. Baik. Okey. Sekiranya najis tak henti-henti keluar, maka kita jangan buang masa. Ambil kapas, gopal, sumbat kat bahagian dubur dia. Sumbat lagi sampai dah padat, tak boleh nak masuk dah. Kemudian bersihkan bahagian luar dia. Settle. Alright. Bersihkan air tadi, air sabun kat depan, kat belakang, celah kemaluan dia semua. Kemudian bilas balik air sabun tadi. Yang dia dah sabun tadi kan, bilas dekat depan dah selesai. Sekarang kita nak mengiringkan dia. Dapat kaki? Senang nak urus orang hidup, bagi arahan je. Tangan bawah sikit. Macam tu. Okey, kalau kita nak mengiring ini, bersilang pun boleh. Itu teknik bagus orang lama. Kan? Caranya ialah kita nak mengiring sebelah sini, maka lebihkan kain ni kat sana. Okey, silang kaki dia. Cuba ikut. Macam tu. Alright. Pegang tangan dia, zoom pusing. Jangan bagi nampak aurat dia. Aurat dia kena jaga. Okey. Kena slow-slow. Slow. Ini macam balas. Jangan kasar-kasar kat mayat. Ya, walaupun dia ayah tiri. Sakit dah, mayat sakit, jangan seksa. Tarik lagi. Okey. Kita pun bilas air. Lepas tu sabunkan dia. Sabun kat belakang dia. Sabun. Dah mandi dah. Yang depan tadi dah bilas dah. Ni yang belakang. Ini buat sabun macam biasa je. Gosok je. Tak payah beria sangat. Jangan kasar sangat. Ini basuh kain. Dan jangan terlalu lembut sangat. Itu spa. Kita buat sederhana. Macam tu, sikit jalan ke bawah. Kemudian bilas. Bilas air sampai bawah. Air sabun yang menitik kat lantai ni kita tolak. Jangan sampai melekat kat badan dia. Clear. Kalau belakang badan dia ni ada stiker ke, ada luka ke apa, kita buang stiker tu, ambil sabun, perahkan air je. Perahkan sabun je. Tak payah gosok. Kat belakang dia ni ada luka besar. Perahkan air sabun je. Okey, dah siap. Kita baringkan dia balik. Perlahan letak. Kemudian kita nak mengiring pula sebelah sana. Okey, cara yang sama juga, luruskan tangan tu. Okey, silang kaki dia, pegang tangan dia ni, pusingkan dia. Perlahan. Baik orangnya ni. Okey. Kita pun ratakan air ke seluruh badan, kemudian sabun dia, kemudian bilas balik air tadi. Macam tu je, simple je. Ratakan air, sabun, bilas. Kebiasaannya air akan keluar daripada hidung mulut dia. Bila kita mengiringkan mayat, air akan keluar ke hidung mulut. Maka kita bersihkan hidung dia tu dengan cara lalu kapit. Korek sikit hidung dia. Korek sikit mulut dia. Lalukan air kat tepi. Korek-korek macam tu. Mayat duduk diam. Lalu kat tepi dia je. Sehingga dah bersih, kita dah bilas semua, lantai pun kita tolak. Kata kalau ada buih dalam tu keluar tak boleh. Buih-buih keluar tu biasanya air ni tekak dah ni. Bila dia kat hospital, kadang-kadang masuk tiub pernafasan. Maka luka kat bahagian rongga dia ni. Maka biarkan je. Kita dah buang setakat kita mampu, kemudian kita letak balik mayat. Okey, mayat tu kalau pendarahan tak henti keluar, ambil kapas sumbatkan mulut dia. Tu hentikan pendarahan dulu. Baik, dah selesai mandi mayat, tu je. Sifir dia mudah je. Ratakan air, sabun, bilas. Ratakan air, sabun, bilas. Ratakan air, sabun, bilas. Yes, baru kita ambil wuduk dia. Wuduk ni hukumnya sunat. Kalau tak ambil pun, tak apa. Pahala bagi orang yang ambil. Wuduklah. Saja aku wudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Wuduk. Kat muka dia, ambil yang wajib je lah. Tak payahlah kita beria suruh dia kumuh. Zaman. Tak payah. Okey. Dah buat ke tangan dia sampai ke siku semua, kiri kepala dia. Ambil sunat dia kanan, dia kiri. Ke kanan, ke kiri. Settle wuduk. Dah selesai wuduk, barulah kita
ambil air 9 tadi. Oh, zero. Air 9 tadi. Alright. Jelas sekali lah. Sama ada kita nak tutup habis muka dia Untuk habis lah. ataupun kita nak buat separuh terpulang. Dia pernah. Ambil air. Biasanya tukang mandi utama dia akan buat kat muka dulu, ratakan sikit. Okay, dah rata, baru kita panggil waris dia untuk buat kat badan dia. Buatlah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad daripada atas ke bawah. Okey, tak kisahlah lebih 9 ke kurang ke, selagi air ni ada, habiskan. Bagi-bagilah. Takkan dia seorang je semua. Bagilah, panggil anak-anak lain, adik-adik lain, kan, isteri dia panggil. Buat. Perlahan. Oish. Kat muka banyak sangat tu. Anak diri ni. Adik bongsu. Sebelah situ juga pun boleh. Anak betul lah. Dia selang-selang macam mana kan? Kanan dulu, kiri. Ataupun sekali dah tak kisah. Tak kisah banyak pun. Boleh, tak ada masalah. Ada. Dia maknanya pentingnya itu kita lah. Yang penting tukar mandi tu sendiri. Yang bantuan tu tak niat tak apa. Oh, yang Tukar mandi tu yang penting. Tekong. Baik, dah selesai. Kita dah air 9 dah buat. Kalau misalnya kata kat badan dia tu ada sebut-sebut cendana, kau baru saya tak hancur, boleh bilas balik dengan air biasa. Bilas. Terpulang. Bersihkan balik. Dah selesai bab mandi. Ada soalan bab mandi? Okey, kemudian kita ambil dah tadi sebelum? Okey. Baik. Ulang balik. Lepas kita dah ratakan air, dah bilas sabun semua, wudukkan dia. Sahaja kamu wudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Ke tangan kanan, tangan kiri, kepala, kanan, kiri, kanan ke kiri. Sapu, dia gosok. Ratakan air. Syarat dia mesti ratakan. Gosoklah. Macam kita wuduk. Kena gosok. Jangan lalukan air je. Dia tak rata. Tak, sebab wuduk kita tahu mesti kena rata kan. Jadi kita macam mayat pun macam tu juga. Ya, macam kita hidup ni. Betul, kaki pun kita tu. Okay, selesai bab mandi, dah selesai bab air. Okay, sekarang ni kita nak lap dia. Ambil kain towel. Dalam set ni kita ada kain towel kita bagi. Tutup bal mayat dulu. Alihkan kain basah tadi. Tak lebih. Jangan nampak aurat dia. Jaga aurat dia. Okay, tukar mandi dia jangan ramai sangat. Okay, tak. Makruh seorang. Kalau seorang tak sesuai. Ya, sunat 3 orang. 3 orang cukup, 1, 2, 3 cukup. Kalau ramai 5 orang. 3 betul 2 orang di depan. 5 orang tu okeylah ramai. Lebih daripada tu bukan memudahkan, menyusahkan. Kita dah bila sabun dekat bawah ni, dia sabun kat atas. Kita kerja kat atas, kita dapat bawah. Pasal banyak kan? Jadi melambatkan lagi masa dia. Okey. Okey, baik. Tu tak boleh tu. Kita tutup pintu. Halau siapa? Kalau anak beranak ramai. Anak ramai orang, bukan semua boleh masuk. Tetapkan 5 orang je. Nanti okey, yang pertama bagi keluar, bagi yang lain tak masuk. Bergilir-gilir. Kalau semua masuk, dia jadi serabut. Tak jadi kerja. Okey, bergilir-gilir. Okey? Baik. Kita pun dah lap dia. Dah lap semua. Ambil selai kain yang baru. Kain yang baru, yang kering. Tutup badan dia dulu. Tarik baik tuara tadi. Okey, lap badan. Lap kepala dia. Cara nak lap jangan kasar-kasar macam kita keluar bilik air. Kena kan. Tertanggal kulit dia. Kita akan buat perlahan. Okey. Kemudian kita nak mengiring. Okey. Kita pusingkan kain tadi. Lebihkan kain kat sana. Lap belakang dia. Jaga aurat dia. Lap. Lap sampailah bawah. Lap lantai juga. Lap lantai. Banyak orang dendam benda ni. Okey, bagi balik. Okey, mengiring pula sebelah sana.
Biasanya air waktu mengalir, waktu mengiring ni, dia akan keluar air daripada hidung ke mulut. Air kahak ke, darah ke, kita ambil air, bersihkan. Bersih sampailah darah semua habis. Kalau banyak sangat, ambil kapas tutup. Okey, kemudian lap belakang dia ni, lap lantai semua, bawa ambil air kemban, kain kemban. Ni kain kemban apa dia? Dalam kedudukan macam ni, ambil kain kemban. Letak bawah tu. Letakkan belakang dia. Bukakan kain kemban ni, gulung separuh. Okey. Letak separuh kat belakang dia. Nanti nak tarik balik sini. Okey. Kemudian baringkan dia balik. Baring. Jangan kasar-kasar. Slow. Ambil kain tu. Macam tu. Baringkan dia. Baik. Jadi dia dah tutup aurat dah. Kalau jenazah perempuan pun kita kena tutup aurat atas dan bawah. Jadi orang senang nak angkat dia. Okay, angkat. Minta kawan-kawan lain tolong angkat dia. Sian dia. Tak ada orang macam tu. Ni angkat. Baik. Haji, saya settlekan dulu, lepas tu kita try kat Haji pula. Alright? Angkat kain ni Ustaz. Angkat kain. Pegang. Pegang kain kemban. Angkat kain. Angkat. Beri. Gulung-gulung sikit. Okey, pegang kepala dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Up. Berat agak tu. Okey, letak kat bahagian lubang tu. Tutup kepala dia. Nak tengok boleh sapuk ke tak? Alright. Letak. Okey, kita try kat dia dulu ya. Okey. Dah siap. Boleh masuk. Okey, terima kasih. Okey. Kemudian kain kemban dia tadi ni, kita akan tutup badan dia. Tutup leher dia pula. Buat cawan nak tutup, takut nampak kemaluan dia. Boleh juga kita ambil kain, sisip. Jadi itu kaedah lah kalau kita nak buat. Okey. Kita tarik keluar kain tadi. Kain batik. Jaga aurat dia. Tarik keluar. Okey. Bawa keluar. Okey, sekarang ni dia dalam keadaan kemban. Alright. Ambil kapas. Okey, baring. Baring. Okey. Sekarang ni kita kapaskan dia. Kapas ni setengah orang dia suka lekat kat badan terus. Saya suka letak dekat atas badan mayat sebab dia lebih kemas. Macam tu je, tak payah potong-potong banyak. Tak buat macam ni je. Okay, saya tak buat semualah sebab kalau buat semua kesian dia panas. Mayat. Kiam betul-betul. Kiam. Tangan. Tak kiam betul-betul ni. Okey. Alright. Dah clear semua sampailah bawah dah kapas. Okey, ambil baju dia. Tutup. Selai ni. Masuk boleh dia. Okey. Betul kan? Okey. Kain tadi kita akan buat hidung katal. Time ni lah banyak sangat kerenah dia. Okey, samakan kain atas dengan bawah tadi. Tadi baru makan nasi lemak tadi. Baru tadi sama. Samakan. Ambil sana. Alright. Baju dia tadi kita tutup atas dia. Kiri, kanan. Okey, saya kata tadi 11 lapisan. 1, 2 kain kemban. Kemudian kapas 3. Kemudian baju 2, 4 campur 3, 7. Dah ada 7 lapisan kain dah atas badan mayat. Tak bangun. Tengok. Okey, sekarang kita buat kat bahagian kepala dia. Okey. Sekejap. Buka kopi dia Okey. Pegang kopi dia. Aib saya juga ni. Aib nama. Kepala. Tutup yang ni. Okey.
Jangan bangun. Mau tengok live buruk. Janganlah. Okey. Alright. Ambil kapas tadi. Okey, kita tutup macam ni kepala dia. Siapa tak nampak tu boleh dah tengok dekat-dekat sikit. Kampung Melayu dekat sini. Depan duduk. Yang belakang-belakang. Mana boleh senyum? Kau boleh pejam mata. Okey, ambil kapas sikit nak kemaskan kepala dia. Tutup dulu muka, tak payah. Tak payah. Okey. Kemudian kita ambil kain serban tadi. Okey. Kain ni tadi 1 meter, kita potong 2. Potong separuh. Okey, bahagian yang sebelah ni, satu ni kita lipat ujung sikit. Mana? Ya? Kalau nak pakai serban, pandai ikat serban boleh. Ini saya buat ni untuk umum. Maknanya kalau lelaki perempuan pun boleh. Okey, macam ni kan. Saya buat macam ni. Kita lipatkan dekat bahagian kepala dia. Tidak lagi. Macam ni. Daripada kepala dia ni kita angkat. Selitkan kain tadi kat bawah dia. Senyum. Hidung. Garuk lah. Okey. Nampak? Okey. Kalau orang perempuan, dia dah tutup dah rambut dia. Okey. Baik, kain yang panjang ni tadi kita lipat kecil-kecil. Tadi juga boleh guna. Masih tak iman. Okay, kita lipat kain ni kecil-kecil memanjang gini. Letakkan bawah dagu dia. Kalau mulut terbuka, tarik macam ni je. Okey, selitkan kain tadi bawah kepala dia. Betul tak? Boleh? Kemudian ambil kapas semua kat hidung dia. Tapi malah hidup lagi. Kapas. Contoh, kita tahu. Okey, kain selai lagi. Okey, ni tak apa. Kain tadi yang saya kata simpan tadi, biasanya orang akan tutup mayat. Banyak kapas. Okey. Biasanya orang akan letak kapas tu kat muka. Tapi masalahnya berlaku bila orang datang nak tengok pasal melekat. Jadi kita letakkan kain, kemudian baru kapas. Kat muka dia. Ramai suka dia meninggal. Ambil gambar dia. Okay, tutup ni. Jadi kalau kau datang nak tengok, kita buka. Okey, waktu ni nak pakaikan minyak wangi, celak ke apa semua boleh. Panggil keluarga tadi. Cium. Cium betul. Cium betul. Betul, anak sulung cium. Sekali lagi. Okey, dah ambil gambar sekali lagi. Cium. Hai, baik. Orang geletek kaki saya. Jangan geletek kaki dia. Dah. Okey. Okey, dalam bab ni kadang-kadang dia kata, jangan kena air mata. Kan? Biasa dia kata, air mata kena pada mayat tak ada masalah. Air mata kena pada mayat tak ada masalah dari sudut hukum. Ya. Yang masalahnya dari segi adab. Ya. Dia tak menyeksa mayat pun kalau kena. Cuma menyeksa orang belakang. Orang nak cium tengok air berlendir mata semua. Tak apalah, ingus. Kalau ingus lagi. Kalau ingus tu orang belakang kata tak apalah, tutuplah. Jadi kita Sebenarnya pasal lah. Ingus semua ingus dah. Boleh cium, tak ada masalah. Rapat. Keluarga boleh cium. Tak boleh lah kalau
ex girlfriend tak boleh. Umur kalau sama jenis tak boleh, kalau lain jenis tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okey, semua dah tengok? Dah tengok? Okey. Banyak ni. Baru kita tutup gagai ni yang bawah ni. Takutkan. Okey, sebabkan dia masih hidup, jangan tutup dia. Kesian dia. Ambil sebelah kiri. Okey, tutup, pegangkan. Ini kena doang. Okey. Baik. Ini satu tiap kalau nak kafankan mayat, jangan ketat-ketat. Kadang orang tarik kuat. Tak boleh mati mayat. Cuba tarik. Cuba tarik ketat-ketat ni. Yang sebelah sini cuba tarik. Tarik ketat. Kuat. Bagi tegang. Sakit tak? Sakit. Mayat kata sakit. Ni mayat tiruan. Kalau mayat betul, dia letak dia. Okey, munjuk ke ujung. Haji duduk ke ujung, boleh? Okey. Kalau mayat betul tu tak birah. Okey, ni buka muka. Okey, sekarang ni kita tengok pula kalau kata tak boleh munjuk sana. Kita ambil ni. Tak boleh buat apa lah. Hei. Dah. Okey, dikemaskan. Boleh kemaskan. Okey. Ini tips tambahan. Kalau misalnya kata ujung tu macam tak boleh nak ikat. Macam mana nak buat? Okey, tahan kain boy. Okey, tahan. Kejap. Okey, saya akan Haji tahan ya. Tarik je padan muka dia. Macam tu. Tarik ke atas. Baru dia dekat. Okey. Last. 7, 8, 9, 10 dan 11. 11 lapisan kain. Boleh? Kita nak? Kita kat mana? Boleh? Panas. Relax. Bau panas dunia. Saya selalu macam ni. Kamatkan dia. Kaedah. Boleh cuba. Kita tengok cara orang lama. Nampak? Kita tengok. Okey, gulung. Okey. Bagi dia okey. Okey, gulung. Alright. Setengah kita gulung je. Okey. Okey. Sakit. Bapak diri tak apa. Okey dah. Kaedah ni boleh juga. Jadi senang nak angkat. Tahan dia. Ada anak dua. Ni mesti arwah ni banyak buat perangai kat sini. Salah ni. Siapa suruh jadi volunteer? Okey. Alright. Ambil tali tadi? Tali. Sini okey dah. Okey, tali tadi kita ambil. Okey, sisipkan kat tengah. Mana yang pendek tadi? Okey. Lalu kat bawah tu. Okey, ni yang pendek. Mana tu yang pendek? Ada kat bawah. Okey. Ni yang hujung kaki. Okey. Lalu kat bawah. Lalu. Okey. Alright. Ini kaedah macam ni boleh. Kalau tertutup pun boleh. Tak ada masalah. Mana-mana sikit. Okey, ikat sebelah kiri. Mayat kita ikat sebelah kiri. Kiri dia. Okey. Tu kat bawah sikit. Haji, bawa lutut sikit. Tarik ke lutut sikit. Lutut. Okey. Kat ujung, kat lutut. Ni kat bahagian tangan dia. Okey, ikat sini. Sini, kiri. Dan lagi ni kat bahagian pinggang dia. Ikat dia kasut. Ni, bawah ni. Sampai. Tarik. Okey. Alright. Ikat sebelah kiri. Kiri. Sebab mayat akan mengiring belah kanan.
Ni. Sebab apa? Dalam kubur nanti susah dia nak buka balik. Tali ni kita ribbon. Alright? Tapi kalau macam ni baik kali. Okey, kita minyak wangi. Patut disunatkan atas kain ni letak selai kain lagi. Apa kain batik? Oh, tutup. Tutup atas badan kain kapan ni. Kau tak? Cam muka seseorang Cam Dah nampak tak ramai benci dia. nampak. Okey. Tapi biasanya orang macam ni bila mati betul-betul ramai lagi. Betul tak? Tahu Kan. Selit. Okey. Lanjutkan waktu kita buat buat apa? Bunga-bunga rendah-rendah tu kan. Buat bunga sikit. Okey, baik. Sekarang ni kita nak buat tadi dah tu bab solat jenazah, tak ke bumi pula. Ke bumi macam mana? Okey, 3 orang duduk sini. Duduk. Okey, belah kiri ni, duduk. Duduk kat abang duduk. Okey, Haji kat hujung kaki. Baik, caranya ialah 3 orang duduk betul. Okey, anggapkan yang 3 orang ni dalam kubur. 3 orang ni dalam kubur. Okey. Sekarang kita nak turunkan jenazah dalam liang. Mayat akan menghadap ke arah kiblat. Katakanlah sana kiblat. Okey, alih kain dulu. Okey, yang atas angkat dia pas ke bawah. Yang bawah ni sambut dan bawah kiri atas. Tangan kanan bawah kiri atas. Cepat. Giring dia. Giring. Turun giring dia. Wah, payah main ni. Buat tolong bagi sama. Ya Allah, mudahkanlah urusan ni. Okey, longgarkan tali dia. Longgarkan tali dia. Buka. Sebab tu kita ikat sebelah kiri. Bila ikat sebelah kiri, senang nak cabut. Okey, cabut. Okey, kaki dah, kaki. Okey, bagian kepala pun yang tu juga. Tarik keluar. Tak, jangan bawa keluar, biar je. Biar dia kan. Okay. Orang yang bagian kepala ni, buka muka dia. Selak kain, selak kiri, kanan, kiri, kanan. Nampak seketul muka dia macam ni. Cuba rapatkan dengan dinding kubur. Kalau boleh kena hidung kat dia. Tapi kalau tak dapat, orang atas tolong kepala tanah, letakkan hidung dia. Kemudian letak kain macam ni. Itu hukumnya sunat. Buka muka mayat, rapat dinding, sunat saja. Yang wajib, mengiring ke arah kiblat. Mengiring ni wajib. Okey, dah selesai. Kemudian orang atas tolong kepala tanah untuk letak kat belakang dia. Supaya tidak jatuh balik. Okey, dah tahan. Kemudian barulah kita turunkan papan lahat. Okey, kita baringkan dulu sian dia. Tangan kau basi. Okey, papan lahat tu bila kita turunkan dia, tanah pertama tu jangan terus jatuh kat papan. Kita lapikkan dengan tikar. Sebab apa lapikkan tikar? Kerana kita nak elakkan bunyi adab kita pada mayat, pendengarannya tu kembali. Jadi kita letakkan tikar, papan tanah jatuh atas tikar, dah penuh, baru kita angkat tikar tu keluar. Ratakan tanah atas palahat, baru turunkan tanah yang lain. Turun sampailah ada tinggikan sejengkal. Tanah saya tinggal sejengkal. Buat bukit. Dah selesai pengebumian jenazah. Boleh. Lepas tu doa talqin terpulang masing-masing. Okey, boleh? Boleh. Siapa nak ambil gambar dengan mayat silakan. Saya nak suka gambar. Oi, langkah mayat. Wah. Dah likuk kau tahu. Okey, ambil gambar. Okay, senyum. Dia tak payah buka besar. Okey, selfie je. Arwah ni baik orangnya. Sakit bodoh. Tak nampak mayat dulu. Sakit. Apa kata? Ada pinggang. Apa nak kata mayat ni? Baik. Apa nak kata mayat ni? Kejam macam ni kau tunggu. Amboi, mayat jangan berdendam. Dia orang ni pegang anu saya. Okey dah. Kesian mayat. Okey. Agak-agak kat luar. Okey.
Okey, buka. Sial dia. Ustaz, jangan pergi makan Ustaz. Okey, buka. Kejap. Kita buka satu, kain ni boleh pakai balik. Bawah tu. Alright. Ya Allah, ada lagi mayat ni. Malam ni ada tali ke? Okey, panas Panas. Ya Allah. Insaf tak? Insaf Kejap. Ya Allah, kan. Aduh. Okey, duduk dulu. Okey. Ya Allah. Okey, Roman. Tadi di luar kita ada buat jualan buku pengurusan jenazah mudah sahaja. Kalau kita buat istimewa kaedah dokumentasi pengurusan jenazah pun dari segi okey tak tu? Okey. Dalam ni ada gambar-gambar kalau pengurusan jenazah repot, terbakar dan sebagainya. Ada kaedah solat jenazah dan juga bacaan talqin dan doa. Semua lengkap dalam ni. Kalau di luar RM30 kat Shopee. Tapi kalau di sini RM40. Tapi ada dua. Maknanya RM10. Boleh pakai kat luar. Ni 40 kisah orang mati. Kisah-kisah yang berdasarkan pengalaman sebenar kami menguruskan jenazah untuk pengajaran kita. Okey, siapa nak beli boleh sediakan duit kecil kat luar. Siapa nak tak ada buat duit pun boleh guna QR scan MAE ke apa-apa ke boleh kat luar ya. Baik, insya-Allah. Muslimat dah selesai ke? Belum habis? Dah habis mai masuk. Mai sini duduk. Dah habis mai sini kumpul balik. Baik, ada soalan sebelum kita buat kesimpulan? Ya Tuan Haji? Saya nak tanya, pertama boleh ke jenazah tu dimandikan oleh orang Islam? Okey. Yang kedua dia, apa yang dimaksudkan mandi, jenazah tu dimandikan, niat dia adalah sunat. Baik. Dia punya mandi tu Wajib. Okey. Yang kedua dia, masa wuduk tu dia sunat, niat dia wajib. Maknanya maksudnya kalau kita wuduk niat saja tapi kita tak buat sunat tu kalau dah dibuat apa-apa tak buat apa-apa kan. Jadi kalau kita niat saja dapat pahala pula. Tak, maksudnya kita boleh ke niat ambil air wuduk untuk jenazah tu tanpa buat wuduk tu. Okey, faham soalan tu. Okey, yang ketiganya macam mana kalau ada jenazah tu dia wasiat kat kita untuk dia nak pakai jubah dia. Okey. Cara menggunakan. Baik, masih. Soalan Tuan Haji ni, pertama, boleh tak orang bukan Islam mandikan bersama kita untuk mandikan orang Islam? Jawabnya,